Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala al-imam Ibrahim al-Laqani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wan nutqu fihi khulfu bit tahqiqi wan nutqu fihi, dan bermula menuturkan padanya, yakni dengan pada dua kelima syahadat itu al-khulfu. Ada beberapa khilaf di kalangan ulama bitahqiqi, hal keadaan khilaf tersebut bersepakai dengan qaul yang tahqiq. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Jawharatit Tauhid karangan Imam Ibrahim Al-Laqani. Sambungan pada hari itunya kita membahaskan tentang apa makna iman dan Islam. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah mereka menafsirkan iman tu ialah dengan tasdik di dalam hati, kayak gitu. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi qulfu bit tahqiqi. Dan ditafsirkan iman oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, wa fussiral imanu bit tasdiqi, dengan semata-mata tasdik. Tasdik apa arti? Yakni iz'an wal qabul fil qalbi, terima dan setuju di dalam hati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, gitu. Dipanggil tasdiqun nabi ai iz'an wal qabul fil qalbi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Itulah. Terima dan setuju di dalam hati dengan nabi dan dengan apa yang dibawa datang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Gitu. Jadi kalau seorang itu ada di dalam hatinya seperti itu, maka dihukumkan dia tu mukmin. Kemudiannya mengucap dua kalimah syahadat tu bagaimana? Hari ini nak masuk menyatakan mengucap dua kalimah syahadat tu, adakah dia termasuk daripada bahagian iman? Lalu kata dia wan nutqu fihi,
ay wa fin nutqi bisyahadatain, dan di dalam masalah menuturkan dengan dua kelima syahadat. Yakni bagi siapa? Limutamakkini minhu, yakni bagi orang yang al-qadiru alaih, yang mampu untuk menutur. Jangan buat kira orang bisu lah. Kerana orang bisu tak boleh menutur. Dia tidak qadir ala nutqi bisyahadatain. Orang yang bisu tu ajiz, orang yang lemah untuk menuturkan dengan dua kelima syahadat. Jadi bagi orang bisu apabila dia nak masuk Islam, maka digunakan bahasa isyarat dia. Maka bahasa isyarat dia itu menempati dengan bahasa lafzi, lafaz yang keluar daripada mulut orang yang mampu untuk bertutur. Gitulah. Menutur dengan dua kelima syahadat ni fi jihati i'tibari madkhaliyatihi fil iman. Pada pihak dibuat kirakan menutur dua kelima syahadat ni benda yang berhubung kait, yang termasuklah ia di dalam iman. Ini al-khilafu bainal ulama'i. Ada berselisih pendapat di kalangan ulama. Tu. Ini masalah bagi orang yang kafir pada asalah. Wa mawdu'u hadzal khilaf, dan tempat berlaku khilaf ini ialah kafirun asliyun, ialah orang yang asalnya kafir, yuridu dukhula fil Islam, dia nak masuk dalam agama Islam. Ini yang berlaku orang panggil khilafnya. Wa amma auladul muslimina, adapun anak-anak orang Islam sudah Islam dah, ibu bapa dia sudah Islam, dia panggil Islam dengan cara keturunan. Taba'an li abawaihi, mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Di dalam hukum Islam, apabila ibu atau bapa masuk Islam, maka anak yang belum balik itu automatik Islam. Wa amma auladul muslimina, adapun anak-anak orang Islam dah, fa mu'minuna qat'an, maka mereka tu mukmin dengan secara pasti, ai bi ijma'in, dengan secara ijma' ulama. Tak perlu dah dia mengucap dua kelima syahadat, dan tidak berlaku orang panggil perselisihan pendapat ulama terhadap diri anak-anak orang yang Islam, anak-anak orang Islam. Bila begitu, wa tajri alaihim al-ahkamud dunyawiyatu, dan diperjalankan di atas mereka itu auladil muslimin oleh segala hukum hakam yang dibangsakan pada dunia. Walau lam yantiqu, sekalipun mereka tidak menutur bisyahadataini, dengan dua kelima syahadat, ula umrihi, sepanjang umur mereka itu. Jadi masalah khilaf tentang apakah mengucap dua kelima syahadat itu termasuk di dalam iman ataupun dia termasuk di dalam Islam. Ini inqiyaduz zahir. Ya beza tu dah. Kalau iman, tasdiqul batini, menerima yang dibangsa pada batin, hati kita terima. Adapun Islam, inqiyaduz zahir, terima hak bangsa zahir. Sebab itulah orang-orang munafik, mereka tu ialah orang-orang kafir pada batin. Mereka tu izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan, menzahirkan Islam pada lidah. Bagaimana? Yakni mereka jumpa Nabi, mereka mengucap dua kelima syahadat. Kayak gitu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
Idza ja'akal munafiquna, apabila mendatangilah akan dikau oleh puak munafikun. Qalu, berkata mereka itu, bil lisanihim faqat duna qalbihim. Mereka itu kata dengan lidah mereka saja, tidak dengan hati mereka. Mana? Nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kami menyaksi bahawasanya engkau ini ialah utusan Allah. Tengok orang munafik. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Maha mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu benar-benar rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksi bahawasanya orang munafik ni dusta mereka itu dalam syahadah mereka. Kayak gitu. Walaupun begitu, tetap diperjalankan hukum Islam secara zahir, ijra ahkamul Islam alal munafikin fid dunya. Mana diperjalankan hukum Islam di atas orang munafik pada dunia. Artinya mereka tu muamalah, bermuamalah dengan mereka, jual beli dengan mereka, seperti dengan orang Islam. Mana sah kahwin, sah berwaris-warisan, sah apa lagi? As-salatu khalfihim fi khalfihim, dan begitu juga was-salatu alaihim. Sah sembahyang di belakang mereka, dan sah bila mereka mati disembahyangkan jenazah mereka. Wadafni fi maqabiril muslimin, dan ditanamkan di perkuburan orang-orang Islam. Kenapa? Kerana ada pada lidah mereka tu inqiyaduz zahir, mengucap dengan syahadat. Padahal Nabi tahu orang itu munafik. Kayak gitu. Kerana Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Ta'ala siapa orang munafik di Madinah. Tu siapa ketuanya, siapa pembantu-pembantunya, siapa pengikut-pengikutnya, berapa bilangannya. Nabi tahu semua. Nabi tahu tu kerana Allah yang beritahu. Gitu dah. Dan Nabi tidak sebarangan menyampaikan wahyu tersebut kepada semua sahabat, tidak. Hanya beberapa sahabat-sahabat Nabi yang Nabi percayakan untuk diberitahu. Bukan semua Nabi laung kok speaker masjid. Assalamualaikum, ini senarai munafik sudah sampai ni. Dah. Bahkan Sayyidina Umar tu pernah minta, ya Rasulullah, bagi tahu pada saya siapa munafik dalam Madinah ni. Esok saya kasih settle ni. Selesai masalah. Susah ada munafik ni. Bahkan apa yang diminta dan dicadang oleh Sayyidina Umar tu, Rasulullah marah. Bagaimana Umar memboleh beritahu aku untuk buat seperti ini? Nanti apa kata orang kafir musyrik? Tengok Muhammad tu. Jahatnya Muhammad. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadat pun dia bunuh, dia bantai. Tengok. Unzur ila Muhammad. Inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Tengok Muhammad. Teruk. Sama-sama orang mengucap syahadat punya semelah, yang bunuh, yang perang. Padahal Rasulullah tahu apa munafik. Tapi Rasulullah tu menjaga nama baiknya Islam. Menjaga kesatuan. Terbalik zaman kita sekarang ni, tak tahu pun siapa munafik. Kalau orang tu tahu, dia, saya tahu siapa munafik dalam Malaysia ni. Wow. Artinya dia ni seperti Nabi lah. Ada wahyu turun macam mana? Itu dia bercakap dusta. Itu bukan munafik. Itu tanda-tanda yang ada kepada kebanyakan orang munafik. Nabi beritahu supaya kita tidak bersifat seperti itu. Bukan supaya kita tuduh orang yang bersifat itu ialah munafik. Itu dia cakap pelawak munafik dia tu. Kita orang Islam, orang mukmin ni pun ada juga cakap pelawak. Ustaz pun cakap pelawak berlambak.
fitnah lagi. Buat berita-berita palsu. Demi untuk meraih apa-apa kemahuan dunia. Ketinggian dunia, kekuasaan dunia, pangkat dunia. Sanggup buat berita-berita palsu, berita-berita bohong. Ustaz kepiah atas kepala, baca qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, boleh juga berdusta, boleh juga berbohong. Ada kita nak kata ustaz ni munafik, jok tak boleh. Pasal kita tak tahu hati orang. Sebab munafik, nifak dengan makna menzahirkan Islam pada lidah, di dalam hatinya kafir, kufur. Izhar Islam fil lisan, ikhfa kufri bil jinan. Dalam hatinya kafir, dalam hatinya dia tak percaya Allah tu ialah Tuhan, Muhammad tu ialah Rasul. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia tidak percaya dengan hati dia. Wah, zahirnya saya percaya. Pada mulut lidah. Maka bagaimana kita boleh tahu hati orang? Lagi raqib atid kiraman katibin pun tidak tahu apa yang terkandung dalam hati manusia. Tak tahu. Raqib atid kiraman katibin hanya catat tulis zahir saja. Ma yalfizu min ladaihi ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kayak gitu. Hanya hak zahir saja. Sehingga Allah Ta'ala dalam hadisnya cerita, bila raqib atid kiraman katibin buat naik buku catatan amal kepada Tuhan, Tuhan kata ambil amalan ni rembah atas muka dia. Raqib atid kiraman katibin terkejut. Hei Tuhan, ini amal baik ni, ini amal kebajikan ni, asal apa suruh lepas balik atas muka hamba? Tuhan kata apa? Mu hanya tulis hak zahir je. Mu tak tahu apa dalam hati hamba aku tu. Aku yang tahu. Maka sebab tu keluarlah perkataan nahnu nahsabu bizawahir. Itu. Kami buat kira yang zahir-zahir saja. Dia pakai piyah, dia mengucap dengan syahadat, tok nenek dia orang Islam, maka kita hukum dia Islam. Cukup. Itu saja. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang benar-benar mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang itu. Kita tak ada hak. Jangan kita pergi ambil tugas sebagai Tuhan pula jadi. Nak hukum atas hati orang. Tak boleh. Tak boleh. Itu. Maka sebab tu orang itu mengucap 2 kalimah syahadat, dalam IC-nya tertera agama Islam, namanya nama orang Islam, hukumnya Islam lah. Gitu je. Tak perlu kita cek hati dia, apa benar dia mukmin, apa benar dia beriman, ke dia munafik. Itu bukan urusan kita. Sehingga Khalid Al-Walid tu pernah dimarahi oleh Nabi SAW pasal cuba-cuba masuk di dalam ranah hati manusia. Dalam peperangan, seorang kafir yang berlawan dengan Khalid Al-Walid rebah, jatuh. Jadi bila rebah jatuh, terus dia pun mengucap 2 kalimah syahadat. Pasal Nabi yang pernah dengar Nabi kata, apabila seorang wa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahu. Apabila mengerjalah mereka itu apa yang aku sebut tadi, ini apa? Umirtu an uqatilan nas. Dalam peperangan Nabi kata, aku diperintah oleh Allah untuk bunuh musuh-musuh ni. Hadis itu di dalam peperangan. Jangan sembrono kita guna hadis itu, bukan dalam medan peperangan. Sababul wurudil hadis ialah Nabi bersabda di dalam medan peperangan, aku diperintah oleh Allah untuk bunuh musuh-musuh ni. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah untuk bunuh manusia ni. Manusia mana? Ni yang ada dalam medan peperangan yang datang nak menyerang kita ni. Itu lafaznya umum, tapi maksudnya khusus. Dia panggil amun maksus. Sehingga mana? Sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau dia sudah buat seperti itu, asamu minni dima'ahu, terpeliharalah daripada aku darah-darah mereka, tak boleh lagi dibunuh. Jadi si kafir tadi bila dia rebah jatuh, pedang dia jatuh tergolek, dia pun cepat-cepat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Khalid Al-Walid tetap bunuh.
Sahabat-sahabat terkejut. Siapa Khalid ni pergi bunuh tu? Report lah. Report ke Nabi SAW. Rasulullah panggil Khalid. Betul tak Khalid? Ya Rasulullah. Pasal apa membunuh ya Khalid? Dia mengucap tu kerana dia takut dengan pedang saya je ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Mu belah dada dia. Mu tengok hati dia. Asyaqaqta qalbahu. Apa mu belah dada dia, mu tengok hati dia. Dia mengucap dua kalimah syahadat tu kerana takut ke pedang. Takut kamu, takut kena bunuh kamu. Jawabnya tak belah. Dia tak tahu. Kalau belah pun tak nampak. Dia belah dada tengok hati. Hak tu bukan hak tak nampak. Doktor dia buat operate jantung orang tu nampak ke? Teruknya mas mumah dia ni takabur banyak gitu ke? Ndak. Dia operate jantung ke apa je? Sombak kolesterol lah. Hak tu hak nampaknya. Hak fizikal. Hak bahasa ruhaniyah. Hak bahasa batin. Hak tu tak nampak. Maka sebab tu nahnu nahsabu bil zawahir. Kita buat kira hak zahir saja. Wallahu yatawalla sarair. Allah lah yang buat kira hak batin hati manusia. Tetapi akhir-akhir zaman lah ni ramai di kalangan orang Islam ni, dia seolah-olah seperti Nabi juga dapat wahyu siapa orang tu munafik, orang ni munafik, orang ni parok. Tak buat cerita. Bahkan terkadang jadi Tuhan lah bolanya. Tahu orang ni puak neraka, puak syurga. Aduh. Tak takut kau esok Tuhan tanya. Tanya demo kerja gap apa mula? Tuhan tanya esok. Kerja khan ni ya Tuhan. Guano nampak apa Tuhan mula? Sudah. Manil ladzi azinaka an tatali alayya? Man siapakah azinaka yang mengizinkan engkau an tatali alayya, yang mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Nak jawab mana? Boleh jawab agak-agak. Gua kerja apa mula apa mak? Ada balori ya Tuhan. Ada balori. Gua nak nampak apa Tuhan mula. Nak jawab gua mana? Jangan. Jadi kita ikut Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah orang yang diberitahu oleh Allah siapa munafikun. Tidak sebarangan Rasulullah sampai kepada sahabat senarai siapa munafik. Dan walau diminta oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu senarai nama munafik, untuk Sayyidina Umar beres, selesai, bunuh semua, senang. Tak ada duri dalam daging lagi di Madinah. Itu dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nanti kata orang musyrikin? Unzur ila Muhammad, inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Sesungguhnya Muhammad ni teruk. Mana? Dengan orang mengucap dua kalimah syahadat pun dibunuhnya. Tengok. Habis itu. Baik. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Ini pada masalah orang yang kafir nak masuk Islam. Apakah mengucap dua kalimah syahadat tu termasuk madkhaliyatul iman ataupun tidak? Adapun masalah orang-orang yang sudah mengopak dia Islam, itu tidak ada khilaf, ijma' ulama, mereka muslim mukmin. Gitu. Baik. Kemudian dalam syarah dia kata, wala budda min lafzi asyhadu wa asyhadu. Ini pendapat yang muktamad di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama mazhab kita Syafi'i, begitu juga mazhab Maliki, iaitu tak dapat tidak orang kafir nak masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadat kena ada perkataan asyhadu. Tak dapat tidak, mesti kena ada asyhadu. Ajar lagi tu asyhadu. Wa takririhi, dan tak dapat tidak diulang. Tak boleh asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tak sah. Mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Gitu. Diulang, asyhadu tu diulang dua kali. Betul dah?
Wala yushtaratu an ya'tiya biharfil 'athfi 'ala ma qalihi ziyadi ala ma qalahu az-ziyadi. Dan tidak disyaratkan bahawa didatangkan dengan huruf athaf. Ini di atas pendapat Imam Az-Ziyadi. Imam Az-Ziyadi kata tak kata wa asyhadu pun tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sah. Itu kata Az-Ziyadi. Tapi jumhur kata tak, kena wa asyhadu. Dah kerah lagi. Siapa yang mengikut Imam Az-Ziyadi ni? Wa raja'a ilaihi, dan kembalilah kepada pendapat Imam Az-Ziyadi Ar-Ramliyu, oleh Imam Ramli. Ada. Fala yakfi ibdalu lafzi asyhadu bi ghairihi, dan tidak sah, tidak memada menggantikan lafaz asyhadu dengan lafaz yang lain. Wa in kana muradifan, sekalipun sama pada makna. Tu. Dia kata atayaqqanu, tak sah. Nah, walaupun lebih kurang maknanya. Nah, aku yakin bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak sah. Nah, ni ketat sikit. Sebab apa? Lima fihi min makna ta'abbudi. Kerana barang yang ada sabit padanya daripada makna ta'abbud, dia panggil. Makna ta'abbud ni artinya kita tu tak boleh nak reka-reka sendiri. Kena ikut hak mana hak Nabi bawa. Tak boleh reka-reka. Ada benda hak boleh kita reka-reka, boleh. Tapi ada benda hak kita langsung tak boleh reka-reka. Seperti semaya Jumaat. Kaifiat semaya tu sendiri. Sujud 2 kali, rokok sekali. Itu tak boleh reka-reka. Sikit yang sujud 2 kali. Bedah sampai 4, tak boleh. Rokok sikit ya sekali. Kena rokok sampai 2, tak boleh. Itu ta'abbudi dia panggil. Ta'abbud. Sama juga. Tak boleh orang panggil tukar. Asyhadu atau yaqanu. Tak boleh. Karena itu ta'abbudi. Baik. Wala budda, dan tak dapat tidak lagi min tartibi syahadataini. Kena tertib. Tertib maknanya mendahulukan yang sepatut didahului dan mengkemudiankan sepatut yang dikemudian. Nah, ibda'u ma bada Allahu bihi. Itu makna tertib. Mana tak boleh? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak sah. Terbalik lagu tu tak tertib. Mesti kena tertib. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Baru sah. Lagi pula wa muwalatihima, dan kena muwalat. Muwalat ni maknanya berturut-turut. Tak boleh asyhadu an la ilaha illallah minggu depan baru wa asyhadu anna Muhammad. Minggu depan baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah. Kena ngucap balik. Ini syarat-syarat jumhur muktamad, qaul muktamad kata gitu. Wala budda, dan tak dapat tidak minal i'tirafi bir risalati sallallahu alaihi wasallam ila ghairi al-arabi aidan idza kana ya'taqidu ikhtisas risalatihi bil arab kal ainsuwiyah. Dan tak dapat tidak daripada mengakui dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain daripada orang Arab. Ini tertentu bagi mereka yang dulunya dalam agama kafir berfahaman Nabi Muhammad itu Nabi, tapi bukan untuk orang selain daripada Arab, hanya untuk orang Arab saja. Seperti mazhab Isawiyah. Ini ada mazhab Isawiyah, mereka ni mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi mereka Nabi Muhammad itu rasul untuk Arab. Nah, bukan selain daripada Arab. Maka kalau orang seperti agama Isawiyah ni nak masuk Islam, tak dapat tidak dia kena akui bahawasanya Nabi Muhammad tu nabiyun lil arabi wal ajami. Nabi untuk orang Arab dan nabi untuk yang bukan Arab. Bukan Arab tu ajam. Masuk habis belaka Cina, Keling, Sia, Boya, Melayu, Amerika, Korea, habis masuk habis. Senang gitu. Itu mudah. Arab, ia kira selain daripada Arab, ajam, mudah. Kalau tidak Nabi dah selesai. Saya mengakui Nabi Muhammad tu ialah Rasul untuk Arab, untuk Melayu, Cina, Sia, Boya, Kadazir, habis segala benda kena sebut belaka. Lambat dia. Sebut saja. Saya mengakui kerasulan Nabi Muhammad bukan hanya untuk Arab, bahkan untuk semua manusia. Lil arabi wal ajami. Habis. Itu dah.
Nah. Kemudian dia kata dalam syarah, walau ata bisyahadataini bila ajamiyati sahha islamuhu wa in ahsanal arabiyyah. Jikalau mendatanglah ia dengan dua kalimah syahadat tu bahasanya bukan Arab. Nah, maka sah Islamnya sekalipun bahasa Arabnya bagus, elok. Ini orang panggil apa? Syarat seperti ini agak menyalahi dengan hak apa dia sebut sebelum ni. Mana? Sebelum ni dia kata mesti syaratnya asyhadu. Tak boleh selain daripada asyhadu. Walaupun perkataan Arab yang sama pada makna. Mana? Atayaqanu. Tak boleh. Kena asyhadu. Tiba-tiba awak mari sini, boleh pula dah nah, agak kontradik dia panggil. Nah. Ini tidak di atas jumhur punya pendapat. Nah, jumhur tak boleh. Mesti kena Arab. Mesti kena Arab. Jadi kalau orang Cina nak masuk Islam, kita tetap aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Biarlah dia teller sekalipun. Sebut tu tak betul. Asyhadu. Nah, asyhadu ni. Biar. Sebab nak keluar daripada khilaf. Nak keluar daripada khilaf. Sana karena di sananya ada orang panggil pendapat muqabil bagi muktamad. Wa ma taqaddama minasyuruti, dan barang yang telah terdahulu daripada syarat-syarat yang tersebut itu mabniyun 'alal mu'tamadi fi mazhabina ma'asyir syafi'iyyati. Ini dibina di atas qaul mu'tamad pada mazhab kami ma'asyir syafi'iyyah. Wa bihi qala Ibnu Arafah minal Malikiyah. Haitsu qala la budda an yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Di sana ada khilaf, betul ada khilaf. Mana? Wa khaliful ubiyyu syaikhahu Ibnu Arafah, dan telah menyalahilah oleh al-ubiyyu, oleh seorang ulama nama Ubiyyu akan gurunya. Dia tak serupa dengan pendapat tu guru dia. Mana? Ibnu Arafah. Faqala, kata dia, la yata'ayyanu zalika, tidak tertentu dengan syarat seperti itu nak masuk Islam. Bal yakfi, bahkan sah saja Islam dia, kullu ma yadullu 'alal iman, tiap-tiap lafaz yang menunjuk di atas iman. Falau qala ahadun, kalau seorang itu dia kata Allahu wahidun, Allah ni satu, wa Muhammadun rasulun, Muhammad ni rasul, kafa, cukup, ai sahha Islamu. Jadi ada juga pendapat seperti itu. Siapa yang bercenderung seperti ini? Wa nahwu ma qalahu al-ubiyyu di ba'd asy-syafi'iyyati wa huwa al-'allamatu Ibnu Hajar walin Nawawi ma yuwafiquhu aidan. Fayakunu fi mas'alati qaulani li ahli kulli minal madhhabaini. Baik. Ada qaul juga di dalam mazhab Syafi'i seperti yang diperjalani oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan salah satu daripada pendapat Imam Nawawi tidak disyaratkan seperti itu. Mana? Kalau Ahcong kata you punya Tuhan nama Allah tu betul-betul Tuhan lah. Nah, Muhammad you punya Nabi tu betul-betul Rasul, itu sudah Islam di sisi Ibnu Hajar. Tapi ini bukan qaul mu'tamad, bukan qaul mu'tamad. Maka bila kita tahu lagu ni, bermakna tak peliklah kalau ada di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan Abu Talib bapa saudara Nabi tu Islam. Tak pelik. Pasal Abu Talib memang tak mengucap dua kalimah syahadat. Tidak ada satu riwayat yang menunjuk kata Abu Talib itu kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Tak ada. Tapi banyak perkataan Abu Talib dalam bentuk kalam nasar atau kalam syair, maknanya mengakui makna dua kalimah syahadat. Banyak. Macam tadi lah. Tuhanmu ni betul lah. Nah, Tuhan yang sebenar. Mu ni betul-betul utusan Tuhan. Macam tu. Maka kalau kita baca satu kitab yang dikarang oleh Mufti Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, namanya Said Muhammad Zaini bin Dahlan.
Itu dia karang satu kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kitab tu dia kata Abu Talib Islam. Itu kerana dibina di atas pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Gitu dah. Tapi qaul Mu'tamad kata tak sah Islam dia. Mesti kena seperti tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahasa Arab tertib, tidak boleh berlambatan, mesti kena mualat dan mesti kena kalimah asyhadu. Nah, itu syarat. Maka kita duk guna di Malaysia apa semua ni, guna hak tu Mu'tamad fi mazhabina Syafi'i. Habis. Baik, kita berhenti situ dulu. Kemudian kita sambung lagi. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam masyrahanna bil amal. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.